Hari Bertemu Pelanggan berjaya selesaikan pelbagai aduan rakyat. Perinciannya langsung bersama Fahmi Muhammad Nur di Ipoh. Silakan. Sebanyak 97% atau 2,280 aduan berjaya diselesaikan menerusi program Hari Bertemu Pelanggan HBP yang digerakkan Kerajaan Negeri Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, sepanjang 17 siri penganjuran HBP sejak 2022, sebanyak 2,356 aduan diterima. HBP jelas menunjukkan komitmen kerajaan negeri untuk menyelami masalah rakyat dan menyelesaikannya segera. Pendekatan inklusif ini membolehkan seluruh jentera pentadbiran berdepan sendiri dengan rakyat dengan mendengar serta menyelesaikan masalah mereka. Jadi bagi memantapkan pelaksanaan Hari Bertemu Pelanggan ini, kerajaan negeri akan terus susun secara penggiliran melibatkan semua daerah selain lokasi utama di Stadium Indra Mulia ini. Beliau menyatakannya pada HBP siri pertama 2024 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Perak akan mempergiatkan usaha bagi membantu rakyat mendaftar sistem padu. Ini bagi memastikan sasaran 1.8 juta penduduk berusia 18 tahun ke atas di Perak mendaftar menjelang akhir Mac nanti. Menurut Esko Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi, sebanyak 70 pusat ekonomi digital PEDI di seluruh negeri ini menawarkan perkhidmatan untuk membantu rakyat mendaftar dalam sistem tersebut. Di samping itu, pengarah DOSEM juga maklumkan tadi, setiap satu tuan pengarah pegawai ditempatkan di DPD berkenaan untuk membantu masyarakat negeri Perak untuk mengemas ini. Kerana kenapa kita tekankan dan kenapa kerajaan negeri betul-betul lumus untuk membantu ni? Kerana kita nak mengelakkan agar masyarakat Perak di luar sana tak tahu mana hala tuju, nak daftar di mana dan sebagainya. Ini antara azam tahun baru kita lah di portfolio saya. Pihaknya akan melaksanakan pelbagai langkah bagi mempromosi serta menerangkan berkenaan padu selain menyediakan kemudahan untuk rakyat mengisi sistem itu. Ini termasuk mengadakan taklimat kepada semua adun bagi membolehkan mereka membantu memudahkan rakyat mendaftar padu. Melihat kepada potensi besar Perak sebagai hub pengeluaran kopi, peluang mempromosikan budaya meminum kopi di negeri ini terus diperhebatkan. Kebanyakan pengusaha kopi mengambil peluang itu khususnya sempena Tahun Melawat Perak 2024. Pengusaha kopi berhasrat menjadikan kopi sebagai industri yang boleh menjenamakan negeri selain memberi pulangan ekonomi kepada usahawan serta petani. Jika kita pergi ke Pekan Ipoh, boleh kita dapati semakin banyak kafe-kafe anak tempatan yang sangat menarik. Pada pendapat saya, orang Ipoh ni kebanyakannya memang gemar lah mengopi ni. Dan ya, dengan adanya kemudahan ETS ini, tercetuslah fenomena yang menunjukkan peningkatan minat terhadap pengalaman bersarapan di Ipoh dan kopi sebagai daya tarikan utama. Dan apabila saya bertanya kepada salah seorang pelanggan saya pada ketika itu, mereka mengatakan yang mereka daripada Kuala Lumpur menaiki kereta api dan berjalan kaki untuk ke Pekan Lama menikmati kopi. Jadi ini membuktikan bahawa adanya peluang dan potensi yang sangat besar di Ipoh ni untuk industri kopi. Alhamdulillah setakat ni dah masuk tahun 2024, so kira coffee scene dekat Ipoh Perak ni lah, especially alhamdulillah pertama baik lah, and so kami harap nanti kopi punya trend ni akan berterusan lah. Dia takkan down lah sebab ya kopi ni memang banyak penggemar dia kan, daripada segi lapisan umur, masyarakat, seterusnya lah. Baru-baru ini di Karnival Kopi Perak, Menteri Besar melihat potensi negeri ini dalam mengeluarkan kopi sendiri selain keseriusan kerajaan negeri merealisasikan usaha tersebut. Sekian paparan dari Perak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik Fahmi, terima kasih. Susulan bekalan air akan terjejas pada 10 hingga 14 Januari berikutan kerja pembaikan di loji rawatan air Sungai Dua oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Tinjauan RTM mendapati orang ramai membuat persediaan menghadapi tempoh 4 hari gangguan bekalan air.
Kami di RTM Pulau Pinang ni ada menyediakan jabatan ada menyediakan tong untuk kegunaan bersama lah. Lepas tu ada staf yang ambil inisiatif sendiri isi air dalam bekas minuman. Kemudian letak besen-besen yang kosong tu kita isi dengan air lah, untuk kegunaan bersama juga. Kedai nasi kandar tutup lah. Terpaksa lah bagi laluan BPA Pulau Pinang lah. Kita nak pakai air banyak untuk nasi kandar, dalam basuh lah. Persediaan air yang tak ada dalam masa 4 hari ni, makcik dah bersedia lah. Dalam toilet semua, makcik dah tahan air, beli tong sikit, 3-4 dalam 5 tong. Dan di sini makcik dah sedia dah air-air untuk minuman, untuk masak sikit-sikit, makcik dah bersedia lah. Dah siap-siap, dah bersedia lah 2 hari sudah. Cuma tak apalah, untuk kebaikan negeri kita juga, nak buat baik semua bagi elok, makcik minta biar jadi yang baik lah. Kita bersedia lah. Harapan makcik semoga kalau boleh cepat lagi lah pada 4 hari tu boleh siap lah. Kalau tak boleh, kalau air tak cukup juga, minta PBA bawa kalori apa-apa sikit-sikit lah. Hampir keseluruhan kawasan di Pulau Pinang dijadual mengalami gangguan bekalan air. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah memulakan gerak kerja operasinya pada tahun baru 2024 dengan melancarkan Hari Jualan Kasih Kedah. Program ini dianjurkan sebagai salah satu manifestasi komitmen dan keprihatinan Kedah bagi membantu rakyat. Antara barangan keperluan asas yang dijual murah semasa program ini adalah beras, minyak masak, ayam dan telur ayam. Selain itu, program ini juga menjadi platform kepada Kedah untuk menghebahkan pakej bantuan ekonomi yang disediakan melalui penyediaan reruai agensi. Usahawan Kedah juga diberi peluang untuk mengadakan jualan dan promosi produk masing-masing. Dalam program ini, usahawan Kedah menawarkan beberapa barangan asas dengan harga murah hingga 53% yang disubsidi oleh Kedah sendiri. Menjadi tumpuan pilihan pengguna untuk mereka memilih membeli beras, membelikan telur, membelikan minyak dan satu lagi ayam. Sekok ayam tadi dijual harga RM10 dan kita tahu bahawa ayam ni menjadi makanan harian kepada masyarakat kita yang kalau mau tak mau pun kok mana sehari sekok tu dia kena guna. Jadi dia dah tahu belanja dia sebanyak RM10. Datuk Seri Jamil Hill melancarkan program Jualan Kasih Kedah di Kompleks Ibu Pejabat Kedah Alustar. Turut hadir dalam majlis ini Pengurus Besar Kedah Isma Suhaimi Sharif, Timbalan Pengurus Besar Operasi Khairul Azmi Abu Bakar serta Timbalan Pengurus Besar Pengurusan Afifah Omar. Kedah bercadang menjadikan Hari Jualan Kasih Kedah ini sebagai program bersiri dan dijalankan di daerah-daerah lain. Daerah Baling bakal menjadi tumpuan pelancong selepas beberapa produk pelancongannya dinaik taraf menjelang Tahun Melawat Kedah 2025. Antara tarikan, 7 kawasan pelancongan di Ulu Legong, 4 kawasan di Weng dan beberapa gua seperti di Gua Sireh. Selain itu, kawasan riadah dan perkhemahan di Lubuk Pedati serta aktiviti menjelajah serta mendaki Gunung Baling dan Gunung Pulai. Kita akan juga melihat peruntukan untuk kawasan-kawasan yang berpotensi pelancongan seperti 7 kawasan di Ulu Legong, Kuala Kedua, 4 lagi di Weng, termasuk di Gua Sireh, termasuk di Lubuk Pedati dan juga gua-gua lain yang memang dalam perancangan bahagian perancangan ekonomi negeri dan Pilihan Malaysia. Kita ada lagi 3 gua dalam Gunung Baling Pulai. Gunung Baling dan Pulai merupakan mercu kita punya pelancongan. Jajaran Sungai Ketil yang dibangunkan dengan kos RM250,000 dijangka mengambil kedatangan pelancong untuk beriadah, berjoging sambil menikmati keindahan sungai. 2 bot menggunakan peralatan pukat rawa sorong ditahan di perairan Pantai Murni Yan Kedah turut diberkas 4 nelayan tempatan. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata kedua-dua bot bersama 4 nelayan itu ditahan di kedudukan 0.5 batu nautika dari Pantai Murni. Bot serta peralatan pukat rawa sorong dianggar bernilai RM60,000 disita. Kes diserah kepada Pegawai Penyiasat Perikanan Kuala Kedah.
Pemandu lori maut selepas kenderaan dipandunya merempuh belakang trailer di kilometer 314.5 Lebuh Raya Plus arah utara awal pagi tadi. Mangsa 44 tahun ditemukan tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Muhammad Naim Asnawi menerusi kenyataan berkata, kejadian dipercayai berlaku pada pukul 5.40 pagi. Pemandu trailer berusia 50 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat dibawa ke unit forensik Hospital Tapah untuk proses bedah siasat.